Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peralihan tenaga dalam konteks negara Brunei Darussalam bukan sahaja dengan penambahan tenaga yang boleh diperbaharui. Ia juga mengenai tanggungjawab dan integrasi strategik minyak dan gas dengan sumber tenaga yang lebih bersih bagi mengekalkan pertumbuhan ekonomi, melindungi keselamatan tenaga dan memenuhi komitmen iklim. Berucap semasa majlis perasmian sempena siapnya pembinaan loji fotovoltan Suria BSP Seria, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amiliu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua selaku Naib Pengerusi Usaha Sama Brunei Shell, turut menekankan inisiatif tersebut mencerminkan kerjasama kerajaan, industri perniagaan dan komuniti dalam memajukan peralihan tenaga negara. Solar plant PV expansion project, with its contribution to our power grid, brings us another step closer to our national target of achieving at least 30% of renewables in total installed power capacity by 2035. Perluasan baharu meliputi kawasan lebih 3 hektar akan menyalurkan 3 megawatt kapasiti tenaga tambahan yang menjana kira-kira 4,500 megawatt tenaga sejam. Perluasan suria akan menyediakan sumber tenaga bersih bagi ibu pejabat BSP sekaligus mengurangkan 3,000 metrik tan pengeluaran asap daripada penggunaan tenaga tahunan. Sukan Sekolah-Sekolah ASEAN ke-14 ASG 14 tahun 2025 menutup tirainya malam tadi. ASG 14 anjuran Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Kurikulum itu berjaya menghimpunkan lebih 900 atlet pelajar dari 10 negara ASEAN untuk bertanding dalam 8 acara sukan. Majlis penutupan rasmi berlangsung di Dewan Munawarah Setia Point. Majlis menyaksikan penyataan penutupan rasmi oleh Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Daeng Haji Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan selaku pengerusi Jawatan Kuasa Eksekutif ASG ke-14, diikuti dengan upacara penyerahan bendera Majlis Sukan Sekolah-Sekolah ASEAN kepada Indonesia sebagai tuan rumah ASG ke-15 tahun 2026. Juga memeriahkan majlis persembahan kebudayaan oleh pelajar-pelajar dari sekolah kerajaan dan swasta. Lawatan kerja rasmi ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara ke Republik Rakyat China mempertingkatkan lagi hubungan dan kerjasama dua hala antara kedua-dua negara. Lawatan diadakan selama 5 hari bermula 24 November lalu atas undangan Kerajaan Republik Rakyat China. Rombongan terdiri daripada Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Laila Setia Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim, Yang Berhormat Dayang Chong Chin Yi, Yang Berhormat Dr. Awang Haji Mahali bin Haji Momen dan Yang Berhormat Awang Muhammad Ali bin Tanjong. Semasa lawatan kerja tersebut, delegasi telah mengadakan beberapa sesi mesyuarat secara berasingan yang membincangkan peluang kerjasama dua hala antara Badan Legislatif Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China di samping menerokai kerjasama dalam bidang teknologi, kebudayaan dan pembangunan mampan. Delegasi juga telah berkesempatan untuk mengikuti beberapa siri lawatan ke kilang pembuatan Xiaomi yang pamerkan kemajuan dalam inovasi teknologi, tenaga boleh diperbaharui, pelabuhan pintar, perancangan bandar mampan dan kecerdasan buatan. Lawatan berkenaan disifatkan signifikan dalam mempertingkatkan hubungan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China di peringkat legislatif selain mengukuhkan kerjasama dua hala dalam pelbagai bidang penting termasuk sosioekonomi, pembangunan belia dan diplomasi antara budaya. Memupuk semangat perpaduan antara tenaga pengajar dan para peserta serta menggalakkan komitmen berterusan dalam mempelajari ilmu agama antara tujuan kelas bimbingan mu'alaf diadakan yang disertai oleh 50 peserta. Bengkel berkenaan berakhir dengan majlis penutupan yang diadakan di Masjid Al-Masyhur, Kampung Sungai Mau, daerah Blyth.
Hadirin berhormat, Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Swee An, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Para peserta bengkel mewakili dari Kampung Merangking dan Kampung Sungai Mau, daerah Blyth. Kelas berkenaan akan meneruskan pengajiannya di seluruh negara pada bulan Januari tahun depan. Mengikuti kelas bimbingan mualaf yang diajarkan. Malu adalah antara sifat yang mesti dimiliki dan mempunyai sifat malu bukanlah satu kelemahan. Sebaliknya ia menjadi perisai daripada melakukan perkara dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara demikian antara intipati khutbah Jumaat malu sebagai perisai iman. Khutbah turut mengongsikan beberapa cara dan amalan bagi menanamkan sifat malu. Meningkatkan keimanan dan takwa. Ini kerana semakin kuat iman seseorang, semakin tinggi rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Kedua, menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala seperti mendirikan sembahyang 5 waktu, membaca Al-Quran dan berzikir, membantu seseorang itu merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan madu sebagai perisai iman. Ketiga, berkawan dengan orang-orang yang berakhlak baik. Ini kerana pergaulan yang baik mempengaruhi sikap seseorang. Berkawan dengan orang-orang yang saleh akan membantu menanamkan sifat malu yang positif. Keempat, menyadari bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Kita hendaklah sentiasa ingat bahawa setiap apa yang kita lakukan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan membantu seseorang itu menjauhi perkara mungkar dan maksiat. Masjid Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah mengadakan majlis khatam Al-Quran sempena sambutan Jubli Perak 25 tahun masjid berkenaan. Hadir Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Halihwal Masjid. 33 peserta terdiri daripada ahli jawatan kuasa takmir dan jemaah masjid menyertai kelas Al-Quran dewasa dan muslimah masjid berkenaan. Antara pengisian majlis, para peserta membaca surah-surah lazim dan penyampaian sijil khatam Al-Quran. Lebih 60 orang termasuk beliawanis masjid di negara ini menghadiri program Bicara An-Nisa, anjuran ahli jawatankuasa tertinggi belia masjid senegara dengan kerjasama Beliawanis Syababul Mubashir Masjid Sungai Besar dengan sokongan bahagian Halihwal Belia Jabatan Halihwal Masjid Kementerian Halihwal Agama. Program diserikan dengan ceramah disampaikan oleh Pengiran Nur Izzati binti Pengiran Haji Kasyaran, Timbalan Pengarah Pusat Kajian Fiqh Contemporary College Universiti Perguruan Agama Sri Begawan bertajuk Hijabku Marwahku. Dengan adanya program Bicara An-Nisa, Hijabku Marwahku dapat memberi kefahaman mendalam tentang nilai marwah dan erti sebenar hijab dalam kehidupan seorang muslimah, seterusnya memperkukuh jati diri wanita agar lebih yakin dan berprinsip dalam menghadapi cabaran masa kini. Fatih Aquaculture menandatangani memorandum persefahaman bersama Ocean Eyes, syarikat teknologi marine yang berpangkalan di Jepun. Penandatanganan berkenaan menandakan usaha negara ke arah pembangunan aquakultur dan perikanan moden yang dipacu teknologi. Menandatangani bagi pihak Fatih Aquaculture, Awang Ahmad Fatih bin Datuk Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan, pengasas syarikat berkenaan dan mewakili Ocean Eyes ialah Tolios Januar Shah Sadikin, penganalisis perniagaan. Penandatanganan disaksikan oleh Daeng Haji Atutiati binti Haji Abdul Wahab, setiausaha tetap di Kementerian Sumber Sumber Utama dan Pelancongan. Kerjasama ini memberi tumpuan kepada pemindahan teknologi dan pembinaan kapasiti, terutamanya dalam penggunaan kecerdasan buatan. Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE mengadakan majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU bersama beberapa rakan industri
bagi pelaksanaan program perantisan dual sistem. Majlis berlangsung di Ibu Pejabat IBTE Gadong. Dr. Haji Muhammad Zamri bin Haji Sabli, Pengarah Pendidikan Teknikal, dalam ucapan alu-aluannya menegaskan kerjasama mencerminkan komitmen bersama dalam memperkasa TVET serta memastikan program latihan IBTE kekal relevan dan selaras dengan keperluan industri. Program bagi Entech Apprenticeship dalam Professional Cookery and Services menyediakan gabungan pembelajaran akademik dan latihan industri sebenar untuk melahirkan tenaga kerja mahir, profesional dan berdaya saing. Sebagai inisiatif tanggungjawab sosial korporatnya, Gleneagles Jurudong Park Medical Center JPMC menyumbangkan barangan untuk sumber pembelajaran bernilai $10,000 Brunei kepada Sekolah Rendah Tanjung Kindana, Kampung Sungai Bunga. Majlis penyerahan sumbangan berlangsung di sekolah berkenaan. Penyerahannya disempurnakan oleh Ketua Pegawai Operasi Gleneagles JPMC, Awang Izul Hamzi bin Jomari, kepada Pengetua Sekolah berkenaan, Cikgu Awang Muhammad Saleh Hamidi bin Awang Molidi. Sumbangan tersebut merangkumi pelbagai sumber dan bahan pembelajaran, antaranya projektor, kerusi roda dan pelbagai sumber kelas lain. Bantuan seumpamanya merupakan komitmen Gleneagles JPMC untuk menyokong kesejahteraan, perkembangan pembelajaran dan pertumbuhan menyeluruh pelajar muda dalam komuniti. Para pelajar Pusat Ehsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam Kampung Bengkorong diraihkan dengan sambutan Hari Kanak-Kanak Sedunia 2025. Anjuran Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM dan Pasukan Pengakap Terbuka 1123. Sambutan tersebut berlangsung di pusat berkenaan. Program mengetengahkan konsep berkongsi keceriaan yang menekankan interaksi mesra antara para pelajar Pusat Ehsan dan anak-anak klien MKM melalui pelbagai aktiviti riadah serta permainan. Penganjurannya bertujuan memupuk sifat kasih sayang dalam kalangan ahli pengakap MKM bersama golongan istimewa. Ahli-ahli daripada Pusat Ehsan Al-Amirah. Jadi orang ramai diadalukan mengunjungi Expo Sumber Semulutama dan Pelancongan 2025 yang sedang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas dengan menampilkan produk-produk keluaran tempatan serta hasil usaha penggiat industri di negara ini. Expo menjadi platform inklusif yang menyatukan ekosistem pembangunan industri. Dengan penyertaan daripada pelbagai sektor, Expo diharap dapat menjadi platform ke arah pertumbuhan ekonomi mampan serta usaha berterusan memperkasa industri pengeluaran negara. Bergabung dengan Expo Produk Tempatan kali keempat yang diadakan setiap tahun, Expo diadakan hingga esok di Dewan Persidangan Utama bermula 9 pagi hingga 9 malam. Expo ini adalah salah satu cara untuk menarik juga pelancongan dari segi buatan adalah buatan tempatan kan, boleh mengukuhkan lagi lah kami punya barang buatan kami dan tahap yang lebih tinggi. Ia dapat membantu untuk share untuk orang lain, macam untuk dapat recognition yang ia deserve lah untuk semua orang di company-company ini. Inilah masa kami untuk menaikkan taraf produk-produk kami yang untuk dikemukakan ke orang-orang awam. Pelbagai hasil seni, koleksi dan bahan kreatif dipamerkan pada acara Crystal Paradise PN Anime Hobby Fair Volume 2 yang kini diadakan di Dewan An-Naura Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan. Acara yang mengetengahkan aktiviti berasaskan kreativiti dan komuniti itu disertai 75 pengusaha. Diadakan sehingga esok, acara dibukakan dari pukul 10 pagi hingga 10 malam dengan tiket masuk berharga RM2. Manakala kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah tidak dikenakan bayaran.
Seorang wanita tempatan menerima pengiktirafan dalam Majlis Anugerah Wanita Terbaik dalam Keselamatan Rantau ASEAN 2025 yang berlangsung di Republik Singapura. Majlis merupakan platform bagi meraihkan kecemerlangan dan kepimpinan wanita dalam industri keselamatan siber dan sekuriti di seluruh Asia Tenggara. Dayang Zara Laila Cheong bertugas penolong pengajar forensik digital di Universiti Brunei Darussalam menerima 5 pengiktirafan atas sumbangan dan kepakarannya dalam ekosistem keselamatan siber. Majlis berlangsung baru-baru ini di Majlis Makan Malam Gala ASIS APAC Republik Singapura. The Brunei Half Marathon 2025 sempena Pesta Disember Brunei akan diadakan di Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin selama 2 hari bermula malam ini. Dianjurkan oleh syarikat penerbangan Diraja Brunei RB dan Aerotech Sports, larian dibahagikan kepada 3 kategori iaitu larian 21.1 km akan dilancarkan pada pukul 11 malam. Larian 10 km akan berlangsung esok hari Ahad 30 November bermula 7 pagi. Manakala larian 3 km fun run juga akan diadakan esok bermula pukul 6.50 pagi. Bagi memastikan kelancaran serta keselamatan, jambatan tersebut akan ditutup sementara bagi laluan kenderaan bermula pukul 8 malam ini sehingga 10 pagi esok. Para pengguna jalan raya yang melakukan perjalanan juga dinasihatkan untuk merancang perjalanan lebih awal serta mempertimbangkan laluan alternatif sekiranya perlu. Perkhidmatan bas shuttle pergi dan balik daerah Brunei Darmara dan daerah Temburong juga disediakan bagi orang awam yang beroperasi dari stadium tertutup Kompleks Sukan Negara Hasna Bolkiah ke BIBD Connect daerah Temburong. Malam ini perkhidmatan beroperasi bermula pukul 8 hingga 10 malam, manakala esok bermula pukul 5 hingga 9 pagi. Lebih 3,000 peserta dari dalam dan luar negara akan menyertai larian The Brunei Half Marathon 2025 yang akan berlangsung esok di Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin. Petang kemarin, set perlumbaan diagihkan di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasna Bolkiah Brakas. Acara ini antara lain bertujuan meningkatkan pelancongan sukan di negara Brunei Darussalam. Harapan bagi pihak penganjur adalah bagi semua peserta untuk menikmati dan memberi experience yang pelari untuk experience pelari yang baiklah kirakan, kerana ianya dibuat pertama kali dan ianya dibuat pertama kali di SOAS Bridge. Kira akan join the crowd lah, since Brunei mengadakan marathon, especially-nya ia diadakan arah Jambatan SOAS, so it's good opportunity. Yang untuk ini sebab dia first time di Jambatan Temburong, so that's one lah. Itu yang membuatkan kami semangat. Is to achieve and to test my speed and also to see if I'll run my best time in half marathon.